Belakang aku tu. Dia, wish. Okay, macam ni tau. Aku nak beritahu. Tadi jatuh kan, terpelanting dia punya phone. Aku tak tahu masa awal-awal tadi yang jatuh pertama tu. Aku ingat masalah equipment lah, masalah barang. Mana ni? Ni. Aku ingat sebab lepas tu kita orang dah ganti dengan baru yang sekarang, yang tadi tu lah. And benda ni still jadi balik tau. Kembali lagi dalam Exposy. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. So, apa khabar korang kat luar? Apa khabar Kim Bayu semua? Aku harap korang baik-baik, terpelihara daripada segala macam bahaya. So, aku nak beritahu korang, selepas kejayaan kita dinotis oleh Ashab Channel, kini kita berjaya melakar lagi satu kejayaan di mana Casey champion pula baik. Notice kita di mana dia ada tulis komen dekat YouTube channel kita. So memang kejayaan yang aku rasa cukup besar untuk kita. Bila orang besar, orang yang nama dia dah besar, tiba-tiba notice kita yang baru lagi nak up ni kan. So terima kasih sangat-sangat. Oh, dan kejayaan ini aku nak dedikasikan kepada Diana atau Diana kan, kepada awak sebab email kepada Casey mengenai kewujudan dan keberadaan Physics Cream dalam arena perkongsian kisah-kisah seram ni. So terima kasih sangat-sangat. Dan kalau awak tengah tengok video ni, drop komen kat bawah supaya kita orang tahu keberadaan awak dan kita orang tahu siapa atau apa nama YouTube channel awak. Okay, so lagi satu, terima kasih kepada mak aku sebab belanja atau sponsor benda ni, tak payah bayar 1 sen. And kalau korang tengok pun memang lambang Physics Cream. And sekarang pun dah pukul 1.13. Tak nak buang masa ni, jom ikut aku kita ke kompilasi kisah seram baharu, iaitu kompilasi seram 3S, seram sunyi sepi. So kompilasi seram sunyi sepi ni berkisah mengenai wujudnya suasana seram bila kita bersendirian. Macam tu. So sebab tu bila orang kata kalau kita ni jangan duduk sorang-sorang kan. So kalau ada yang pemalu tu pun, aku yakin orang yang sangat pemalu pun insya-Allah dia ada member sendiri yang boleh bawa bincang, boleh sekepala dengan dia. Sebab itu kita diwujudkan berpasang-pasangan. So kita ke kisah pertama malam ni, kisah yang cukup unik. Kisah yang aku bagi tajuk Aku Menang. Kisah Aku Menang ini terjadi kepada salah seorang pelajar atau institut pengajian tinggi yang kita nak bagi nama dia, kita petik nama Kim Bayu, iaitu Bia. Bia kan? Bia. So Bia ni dia menuntut di salah satu institusi pengajian tinggi di mana dia ni tak duduk kat dalam kolej tau. Bukan dekat dalam kolej kediaman. Dia ni duduk kat rumah sewa. So dalam rumah sewa tu dikatakan dia sewa rumah ni rumah yang 2 tingkat. And ketika itu dia duduk bersama dengan total 8 orang penghuni rumah tersebut dengan member-member dia. So nak dijadikan cerita, selepas habisnya SEM tu, bila exam dah habis, bila kau dah start boleh cuti, boleh balik kampung semua, maka tinggallah si Bia dengan seorang lagi rakannya. Hanya tinggal 2 orang je. Daripada 8 orang tu tinggal 2 orang je, iaitu Bia dengan Ira di dalam rumah sewa yang 2 tingkat tu, besar kan. So memang sunyi lah. Kau bayangkan bila 8 orang duduk satu rumah yang riuh kan, setiap malam akan macam bersembang memang akan lepak dekat ruang tamu semua. Tapi bila satu malam ni tinggal 2 orang,
memang pisang lah. Sebab aku pun pernah macam satu masa habis je SEM aku and dah boleh balik, member aku balik lah, yang memang riuh lah. Lepas tu tinggal aku dengan lagi 2 orang je member aku. Malam tu memang aku cakap sunyi gila. Just packing barang and then tiba-tiba yang tidur awal macam tu. So berbalik kepada kisah si Bia ni. So Bia ni selepas je diorang dah mungkin dah habis makan, habis lepak-lepak semua, diorang pun balik rumah and masuk dalam bilik tidur diorang. So Bia dengan Ira ni masuklah bilik tidur diorang and si Ira ni dia tutup lampu. So keadaan keadaan bilik diorang masa tu ada ni tau, katil double decker. Ada 2. So si Ira ni dia duduk dekat dia duduk atau tidur dekat bahagian atas and si Bia ni duduk di bahagian bawah. Tapi 2 katil yang berbeza. Ira ni dekat atas tapi katil sebelah sana, Bia ni dekat bahagian bawah tapi katil sebelah sini. Macam tu. So diorang ni pun tengah dalam keadaan gelap, diorang nak tidur tapi si Bia ni still hadap phone. Still tengok-tengok phone dia kan. Tapi diorang ni still berborak. Diorang nak tidur tapi still berborak. Biasalah sebab nak hilangkan rasa takut malam tu, diorang pun berborak. Borak. Lepas tu dah habis topik diorang sembang, senyap. Lepas tu sunyi. Dan selepas tu dalam 30 minit macam tu, si Ira daripada tingkat atas tu dia cakap Bia. Lepas tu si Bia ni sambil hadap phone, dia tak tidur lagi. So Bia ni macam benda. Lepas tu Ira ni tanya, kau tengah buat apa tu? Si Bia ni macam, soalan jenis apa kau ni? Aku tengah main ML lah bos. Cakap macam tu kan. Lepas tu si Ira ni macam, aku bosan tu. So dia macam lepak. So si Bia ni pun meneruskan permainan Mobile Legend dia. Sekejap, Mobile Legend. So saya terus terang korang yang saya dah mula syok main Mobile Legend. Okay, so dia ni pun teruskan permainan Mobile Legend dia. Main-main. Lepas tu dalam 5 minit macam tu, dia dengar lagi suara Ira. Ira ni cakap, Bia. Lepas tu dia ni macam, apa lagi weh? Tengah main kan. Nak dijadikan cerita, si Bia ni dah kalah ML. Lepas tu si Ira ni pergi kacau. Memang mengamuk dia. Macam, apa lagi? Kau nak apa? Lepas tu si Ira ni tanya, weh aku serius tu, aku bosan lah weh. Lepas tu dia, kalau bosan, pergilah tengok phone kau, main game ML macam aku. Ataupun kau main lah Insta ke IG ke, tengok YouTube ke apa benda, pergi lah tak kau lah macam tu. So si Ira ni macam, Bia, jom. Lepas tu Bia, jom pergi mana? Mata tak lepas tau daripada phone. Gimana? Lepas tu si Ira ni cakap, main lah. Lepas tu Bia, main apa tengah-tengah malam ni, kau nak main apa? Ira ni cakap, kita main tenung-tenung. Kita main siapa klip mata dulu, dia kalah. Macam tu lah. Kita main tenung, siapa tenung paling lama, siapa klip dia kalah. So si Bia ni dalam keadaan macam, barai dah member aku ni. Barai dah. So dia pun layan je lah. Boleh lah. Cepat-cepat start lah. Tiba-tiba apa yang menyeramkan, apa yang menakutkan si Bia waktu tu, yang membuat Bia ni macam tersentak waktu tu, Ira ni cakap, kau apa hati betul tak? Ira ni cakap, aku menang. Dia cakap macam tu. Terus si Bia ni, kenapa babe? Habib, kau barai sangat ni. Game tak start lagi, kau dah claim menang. Apa benda kau ni? Lepas tu si Ira ni sambung. Ira ni cakap, aku menang lah. Sebab aku dah tenung kau lama. Dari kawan kau masuk tidur lagi. So aku tak tahu macam mana. So aku tak tahu penamat dia, sebab cerita tu berhenti kat situ tau. Tapi dia berhenti tepat masa. Memang time tu macam climax gila. Lepas tu dia padam. Aku tak tahu sama ada, mungkin lah time tu dia terus shut down dia punya phone, masuk tidur seslow kan.
ataupun tiba-tiba dia terus gelap. Mana nak tahu kalau tiba-tiba dia dah masuk tidur kan, tiba-tiba katil setua pura-pura tidur. Kita masuk cerita hantu asrama pula. Kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang aku bagi nama Makcik Nak Pizza. Kisah Makcik Nak Pizza ni terjadi kepada salah seorang lelaki yang kita petik sekali lagi nama yang di request oleh Kim Bayu. Dia cakap macam ni, bang, kalau berani sebutlah Mukmin. Masa aku baca tu aku macam, ni Mukmin ke Makmum? Sebab Makmum ya kisah seram tu, macam kenapa dia nak kena cabar Mukmin? Oh, mungkin dia nak suruh sebut nama dia. So kita gunakan, kita letak nama Kim Bayu tersebut iaitu Mukmin. So kisah Makcik Nak Pizza ni terjadi kepada Mukmin, di mana Mukmin ni dia baru je terlibat dalam kemalangan jalan raya yang mengakibatkan, asbabnya mengakibatkan kaki dia patah. So disebabkan kaki dia patah tu, dia diperuntukkan atau diminta untuk berehat di rumah sehinggalah kaki dia sembuh. So nak dijadikan cerita, waktu hari pertama tu dia mungkin seronok lah juga sebab boleh rehat lepas daripada banyak kerja kan. And masa hari pertama tu dia ada dengar ni tau, dia ada dengar dia rasa pelik tengah duduk lepak syok punya. Tiba-tiba dia rasa pelik sebab dia dengar dekat bahagian atas rumah dia, which is kan rumah apartment, tingkat atas rumah dia tu ada bunyi kanak-kanak lari. Bunyi kanak-kanak lari tau, gelak lari-lari kan. Apa yang pelik sebab kanak-kanak biasalah kalau nak lari-lari kat apartment, lagi-lagi budak-budak kan, memang bila lari tu memang bunyi kuat gila lah. Tapi yang pelikkan si Mukmin ni adalah waktu ni budak-budak tak balik sekolah lagi tau. Budak-budak tak balik sekolah lagi. So dia macam agak pelik lah, tapi bukan seram, dia macam pelik sikit. So masuklah hari kedua, hari ketiga, dan lama-kelamaan dia rasa bosan sebab yelah nak pergi tandas pun susah, nak pergi makan pun susah. So dia macam dah makin lama makin bosan. Sampailah satu hari dah bosan ni, dia pun order pizza weh. Dia order pizza. So pizza pun sampai. Dalam pizza sampai 2 kotak. So dia pun makan lah pizza. Makan pizza 1 kotak kenyang. Dia dah kenyang 1 kotak. So dia macam, weh tak larat aku nak makan lagi 1 kotak ni. So dia macam, nak buang bazir babe. Dah tengah sakit lagi, kos lagi kan, perubatan lagi, lepas tu nak kos makan lagi. So dia macam, tak apa lah, aku bagi jiran lah, bagi jiran. Tapi nak bagi jiran siapa kan? Sok, dia teringat, ada budak kat tingkat atas. So dia macam, okey lah, aku bagi budak kat atas lah. So dia pun ambil lah. Dia pun ambil kotak pizza tu, and dengan gigihnya dia ambil dia punya tongkat, and pergi ke lift, naik ke tingkat atas. Setibanya dia di rumah tingkat atas tu, dia pun ketuk lah. Assalamualaikum. Saya jiran kat tingkat bawah. Assalamualaikum. Tak ada orang buka pintu lagi. So dia ketuk, tiba-tiba pintu terbuka sikit. Terbuka sikit tau. Lepas tu tiba-tiba keluar ada satu kepala. Makcik. So makcik tu, ada apa? Cakap macam tu. So dia pun macam seram juga makcik ni. So dia macam, makcik nak pizza. Tadi saya ada beli lebih. Tu tak larat, ada lagi 1 kotak pizza ni, saya nak bagi kat makcik lah. Makcik nak pizza. Lepas tu makcik ni separuh kan, tak nak. Cakap macam tu. So dia pun macam, tapi mungkin anak makcik nak. Lepas tu makcik ni pun macam, dia nampak ada budak lelaki dengan budak perempuan keluarkan kepala dia kan, daripada pintu. Lepas tu makcik ni macam, kami ambil lah, macam tu kan. Lepas tu lelaki pun macam bagi, and then pintu tutup. Dia pun macam terus balik. So dia pun balik, tengah kaki sakit ni balik. Lepas tu bila dia balik macam dia seronok sebab kegembiraan tu dikongsi bersama. Macam KFC. So dia macam seronok nampak lagi budak-budak muka ceria kan. So dia macam, dia pakai tongkat dia balik. Tapi rasa teruja, rasa gembira tu memudar. Makin lama makin pudar. Terus terlintas kat kepala dia gambaran makcik tadi
wajah image makcik dengan anak dia tadi itu. Jayab. Kau boleh bayangkan tak? Menurut Mukmin ni, makcik tu mungkinlah masa makcik tu buka dia nampak kepala kan. Tapi bila anak lelaki dengan anak perempuan makcik tu keluar, dia baru perasan yang diorang keluar bukan macam ni tau. Bukan macam 1, 2, 3, bukan macam tu. Dia keluar macam ni, kepala macam ni. Macam tu. Berderet. Adik, anak perempuan, anak lelaki, makcik tu. Terus tu, Astaghfirullahaladzim, kepala tak ada badan tu. Baru dia perasan, kepala tak ada badan. Mungkin korang macam tanya macam, kenapa? Takkan dia tak perasan kan? Tapi mungkinlah sebab time tu mungkin tak ada darah, ataupun sebabkan dia awkward dengan makcik tadi masa awal-awal, tiba-tiba nampak macam seram kan. So dia tak perasan sangat. Tapi bila dia dah tenang tu, dia teringat balik susunan kepala tu vertikal. Dia macam lurus, bukan macam sengit-sengit macam tu. Dia terus Astaghfirullahaladzim. Dia tekan lift, lift tak datang. Dia pun terus ikut tangga, kaki sakit. Dia ikut tangga, dia balik rumah dia, terus telefon polis. Dia telefon polis, and then polis sampai. Walaupun menurut laporan laki ni, si Mukmin ni, macam polis macam, kalau ikut laporan ni macam apa benda laporan macam ni kan. Tapi polis ni menurutkan juga, diorang pun cek rumah tu. Alangkah terkejutnya bila diorang jumpa dekat dalam rumah tu ada 3 badan, which is makcik, anak perempuan, anak lelaki, di mana mereka jumpa badan diorang atau mayat diorang dekat dalam tub mandi, dalam keadaan kepala diorang tu dipenggal. Tiga-tiga kena penggal. Dan bukan tu je, polis juga turut menjumpai ada seorang lelaki menyorok dekat dalam almari, which is suami makcik tu. Bila diorang soal si lelaki cakap kat dalam almari kan, aku yang bunuh diorang, aku yang bunuh isteri dan anak aku, tapi diorang hidup lagi. Macam tu. And di dapur diorang, polis turut menjumpai sekotak pizza, di mana pizza tu keadaan dia dah dimakan seperti gigitan anak-anak kecil. Memang seram gila. So aku tak tahulah dari mana kisah ni disampaikan, sama ada dia betul atau tak. Tapi sangat-sangat berbaloi untuk dikongsikan bila dia kenakan dengan situasi dekat Malaysia ni. Memang kamera. Tiba-tiba so aku tak tahulah dari mana kisah ni disampaikan, atau dari mana diorang dapat kisah ni, ataupun sama ada ia betul atau tak, aku tak tahu. Tapi sangat-sangat berbaloi untuk dikongsikan dalam Physics Cream. So kita move up je ke kisah ketiga, which is kisah terakhir malam ni. Kisah ni aku rasa memang seram gila. So kita terus ke sebuah kisah yang aku bagi nama sebagai Ku Datang Padamu. So sekali lagi, nampak macam tajuk tu macam romantik kan. Tapi tak. Sekali lagi dia pusing 360 darjah, top. Jadi kisah seram. So kisah ni berlaku kepada salah seorang Kimbayu yang di-email kepada kita orang, iaitu Sheila. Sheila. So kisah ni dikongsi ketika mana si Sheila ni dia tinggal bersama nenek dia. Ketika ni si Sheila dia bersama dengan saudara dia, iaitu Aiman dengan Adah, tengah lepak dekat ruang tamu.
So si Sheila ni tengah duduk bosan lah. Diorang bertiga ni tengah bosan. Dia duduk dengan nenek je. Biasalah kalau kat kampung ni aku macam aku tak ada mood sangat kalau nak tengok TV. So kebanyakannya sama ada kau akan keluar ambil udara segar ataupun kau akan baca-baca buku lah. Kalau aku kat kampung aku baca buku je. TV susah sikit, aku macam jarang tengok TV. So si Sheila ni pun mungkin macam tu lah. Dia pun jenis tak tengok TV, lepas tu tak tahu nak main apa kan. So tengah duk kebosanan ni, si Sheila ni cakap, korang Aiman ada nak main tak Ding Dong Challenge? Lepas tu si Aiman ni tanya macam, Ding Dong Challenge tu apa? Ada macam, uish, macam best kan. Oh, so si Sheila ni terangkan. So si Sheila ni pun terangkan lah cara-cara bermain challenge Ding Dong. So mungkin korang juga boleh main. Kau apa sekarang? Kau nak kau dua. So Ding Dong Challenge ni kalau menurut apa yang Sheila ni cakap adalah lagu, kalau korang pernah dengar lagu ni tau, lagu yang Ding dong ku datang padamu, bukalah pintu, tak perlu sembunyi dariku. Cerita lagu dia macam sedap, tapi sebenarnya seram je. Aku rasa aku ada lagu dia. Ni kalau korang nak dengar lah, kita dengar sikit. Dengar sikit Ding dong ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ding dong ku datang padamu, Seram kan? Seram babe. Lagi satu sebab diorang kata lagu ni akan dimainkan 3 kali, bahasa Melayu 3 kali, bahasa Inggeris 3 kali. Tapi yang seram ni, kau bayangkan kat kampung banyak pokok-pokok keliling rumah kampung yang kayu yang ada 2 tingkat macam tu kan. Diorang kata diorang buat challenge ni dekat belakang rumah nenek diorang. Ada macam satu garaj lah. Kalau kita boleh bayangkan, ada satu garaj di mana ada tempat duduk yang menghadap ke hutan. Dalam hutan tu ada paya. Pukul 10 time ni, ketika waktu ni pukul 9 malam. Diorang cadang nak buat ni 9 malam dekat luar, tengah-tengah gelap. Aku macam berani betul si Sheila ni kan. So si Sheila bersama Aiman dengan Adah pun turun pergi ke garaj and mulakan challenge diorang. So diorang pun buka lah lagu challenge ni lah. So kalau tak silap aku, lagu ni berasal daripada Korea kot ataupun Jepun, tak tahu lah macam tu. Tapi dah diadaptasi dalam bahasa Melayu dan mungkin ada bahasa Inggeris lah. So si Sheila ni pun duduk lah bersama, si Sheila duduk di tengah, Aiman di sebelah kiri, Ada di sebelah kanan. So diorang pun menghadap ke hutan yang dimaksudkan lah. So diorang pun buka lagu ni. ding dong ku datang padamu, Diorang duduk. bukalah pintu, Diorang tak duduk. mungkin sembunyi dari. Ding dong ku datang. Dalam kegelapan malam tu diorang buka lagu tu. Diorang tengok ke hutan. Lagu pertama habis, selesai. Lagu Melayu kedua selesai. Lagu Melayu ketiga selesai. Tak jadi apa-apa. So biasalah kalau kau nak buat benda ni, bukan selalu benda tu muncul kan. So nak jadikan cerita siap dah. Kita dah berjaya selesaikan separuh daripada permainan. So okay, tak apa, kita buka lagu bahasa Inggeris pula. Tak, mula lagu bahasa Inggeris pertama. Lagu yang sama lah. Ting 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 ting. So bila lagu tu berkumandang, si Sheila pun macam dengar, tapi dia tengok Ada. And Ada waktu tu dah air muka dah berubah. Macam tu. Lepas tu si Sheila ni macam, kenapa ni kan? Tak apa, habis lagu bahasa Inggeris yang pertama. So lagu bahasa Inggeris kedua, dia rasa macam Aiman makin dekat dengan dia. Saudara dia Aiman ni makin lama makin dekat dengan dia. Lepas tu dia tengok Aiman waktu lagu kedua ni main, Aiman ni macam ni. Dia tangan dia tutup mata, bibir digigit macam tu. Lepas tu si Sheila ni macam, kenapa dengan orang ni? Macam mungkin ada something, ada orang dah nampak ni. Habis lagu kedua, buka lagu ketiga, tak, Ada lari. Ada terus lari babe.
So si Aiman yang nampak Adah ni lari pun, dia pun join. Dia lari juga masuk rumah bersama dengan si Adah. So tinggal si Sheila ni seorang-seorang. Si Sheila ni macam, korang kenapa tu? Dia tutup lagu, terus dia gerak masuk dalam rumah. Tengah-tengah lari tu, tak, langkah dia terberhenti. Macam, kenapa kau ni? Dia, wish. Okay, macam ni aku nak tahu. Tadi kau jatuh kan, terpelanting dia punya phone. Aku tak tahu masa awal-awal tadi yang jatuh pertama tu. Aku ingat masalah equipment lah, masalah barang. Mana ni? Ni. Aku ingat sebab lepas tu kita orang dah ganti dengan baru. Yang sekarang, yang tadi tu lah. And benda ni still jadi balik tau. Dia berulang lagi. So macam aku tak tahu kan. Tapi tak apa lah. Kita sambung lah. So kita sambung So bila si Sheila ni, dia nampak dua-dua lari masuk rumah, dia pun join lah. Dia pun join. Dia nampak itu dia, weh apa benda kau ni? Dia pun lari. Pop. Langkah dia terhenti. Sebab dia dengar dekat belakang dia, bayangkan pintu tak tutup. Dia masuk rumah, dia dengar bunyi macam ni. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Dia dengar macam tu. Meremang. So dia lari, dia seram. Dia masuk rumah, dia nampak muka budak dua ekor ni, Aiman dengan si Adah ni dah pucat lah. So dia tak tanya. Sampailah esok pagi kan? Sampai esok pagi barulah dia tanya. Sebab budak-budak ni dah tenang sikit. Dia tanya, kenapa malam tadi korang lari? Sebab si Sheila tak nampak apa-apa. So dia just dengar bunyi lah. So dia macam, kenapa korang lari malam tadi kan? Yang seram tu, kebenaran dia di reveal ni yang seram. Okay, yang pertama, kenapa Adah muka berubah kan? Dia kata masa lagu pertama dimainkan bahasa Inggeris, dia nampak dekat dekat pokok. Kat pokok ada gula-gula. Ada gula-gula melompat dari pokok ke pokok. Dari pokok ke pokok dia lompat. Kau bayangkan dekat macam sawit, lepas tu belakang tu ada benda tu, dia lompat, dia masuk dekat belakang sawit lain, tiba-tiba dia lompat lagi. Seram weh. Lepas tu yang lagu kedua masa dimainkan kan, Aiman macam dia macam ni tau. Aiman yang tu kan. Dia kata masa lagu kedua tu main, aku tak tahu weh Sheila, aku nampak dekat atas pokok ada Cik Ponti tengah duduk kat atas pokok. Aku duduk tu okey lah, tapi masalahnya ada orang, dia tengah tengok diorang bertiga dari atas pokok. Tu yang si Aiman macam ni lah. Dia tak nak tengok lah. Yang ketiga, kenapa si Adah ni terus masuk rumah lagi masa lagu ketiga dimainkan. So si Adah beritahu masa lagu ketiga dimainkan, kenapa dia lari masuk rumah. Kenapa sih? Tadi kat bawah. Tak tahu tu. Aku tadi tengah cerita kan. Tadi tengah cerita. Lepas tu dia dengar macam dekat luar ada bunyi macam, kau tahu tak ayam yang mainan macam ni, yang ayam mainan yang kalau kau picit bunyi yang macam 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 tu. Aku dengar terkejut macam macam tu kat luar. Lepas tu tapi benda tu makin jauh. Dia macam macam ada orang bawa ataupun memang benda tu dah pergi. Aku tak tahu lah. So tak apa, kita terus aduh, banyak betul malam ni. So kita terus ke kisah. So kenapa Adah lari masuk rumah? So si Adah ni lari masuk rumah sebab dia cakap, ni yang seram ni.
So Adah ni dia lari masuk rumah. So dia cakap dari dalam hutan yang diorang tengah hadap tu ada seorang budak lelaki, baju putih, tak ada muka, tengah lari daripada hutan ke dorang. Memang si Adah ni lari lah. Kalau aku nampak aku lari, nasib baiklah si Sheila ni tak nampak. Tapi Sheila ni tahu budak lelaki yang dia lari tadi tu, mungkin itulah yang cakap ding dong, ding dong, ding dong. So itu je 3 kisah kompilasi seram, sunyi, sepi untuk malam ni. So betul-betul malam ni aku tak tahu, tapi macam boleh jadi yang kita dengar tadi, aku tahu benda tu dah dapat direkod. Kalau korang dengar pun macam bunyi binatang pada kan. Tapi tu lah, aku tak tahu bunyi apa tu. Banyak bunyi kita boleh dengar, tapi aku tak dapat macam bunyi apa, bunyi burung ada. So tu dengan kamera lagi aku tak tahu lah. Tapi macam banyak juga benda jadi malam ni. So aku minta maaf kalau benda masalah ni macam potong, macam potong mood korang kan. Macam korang rasa macam tengok macam bunyi tu je macam ni kan, macam potong-potong kan. Tapi so aku harap, aku minta maaf, benda kita tak jangka kan. So aku minta maaf. Lately ni asyik lupa je. Kepada korang yang dah tengok video ni, and mungkin ada yang baru sampai ke Physics Cream, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share, and jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video-video setiap minggu Khamis malam Jumaat, korang akan dapat notifikasi tu dululah. Dan korang boleh tahu lebih awal lah daripada kita orang punya macam story kan. Korang boleh tahu macam malam ni kisah IPT kan, macam dah bersedia macam tu. So itu je untuk malam ni. Aku harap korang enjoy. So konklusi daripada semua kisah-kisah tadi adalah elakkan bersendirian. Kalau ikut daripada cerita lah, dibagi tahu yang kita ni sepatutnya tak boleh lah nak bersendirian kan. Takut-takut bila kita bersendirian ada yang meneman. Kalau Physics Cream teman tak apa kan, tapi takut benda lain teman. So itu saja. See you when I see you. Kamsahamnida, miyane, annyeong.